Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat bertemu kembali dalam channel Cikgu. Okey, jadi Cikgu sering ditanya oleh sahabat-sahabat tentang bahasa Iban. Mereka tanya, Cikgu pandai cakap Iban. So, susah tak belajar bahasa Iban? Macam mana Cikgu belajar bahasa Iban? Okey, baik. Jadi di sini Cikgu ingin share sedikit tentang bagaimana saya belajar bahasa Iban. Baik. Ini juga boleh jadi panduan kepada mana-mana orang-orang Semenanjung ataupun mungkin kaki tangan awam yang berkhidmat di Sarawak, sama ada guru atau sebagainya, mungkin boleh gunakan kaedah ini ya untuk untuk bersama-sama kita belajar. Baik, Cikgu mula datang ke Sarawak ni tahun 1995. Waktu tu kita memang tidak ada media sosial. Jadi cikgu rasa zaman sekarang ni mungkin lebih mudah lagi. Kita boleh tengok YouTube untuk belajar bahasa Iban. Tapi zaman cikgu datang dulu tidak ada lagi YouTube, tidak ada lagi internet. Internet pun baru nak bermula. Jadi kita masih lagi kekurangan beberapa sumber melainkan buku-buku. Baik, jadi cikgu belajar bahasa Iban dengan cara ada empat cara. Yang pertama mendengar, yang kedua menyebut, yang ketiga menulis, yang keempat bersembang. Jadi ada empat lah. Mendengar, menyebut, menulis, kemudian berinteraksi. Jadi ada empat. Ya, ingat empat ni. Empat ni mungkin boleh diterima pakai dalam mana-mana bahasa. Mendengar, menyebut, menulis, interaksi. So 3-4 ini memang sangat penting. Baik, semasa cikgu sampai di Sarawak, cikgu memang tak tahu langsung cakap Iban. Even cakap Melayu Sarawak pun cikgu tak tahu. Jadi apa yang cikgu lakukan ialah cikgu mendengar dahulu. Jadi cikgu bernasib baik kerana cikgu banyak mendengar perbualan, percakapan orang-orang Iban ni dari anak murid cikgu, daripada anak-anak murid cikgu di kelas. Jadi bila mereka bercakap, mereka bersembang, cikgu terus mendengar. Dan pertama yang cikgu dengar ialah perkataan-perkataan mudah. Contohnya arahan-arahan mudah. Kan, contohnya kalau budak sekolah, cikgu, aku kat kemik. Dia cakap, cikgu saya nak kencing. So waktu cikgu dengar perkataan kemik tu, cikgu dengar, kemudian cikgu pun sebut. Bila cikgu dengar kemik, cikgu sebut kemik, kemudian cikgu pun tulis K-E-M-I-K. Kan? Kemudian cikgu tengok interaksi dia. Kan? Dia kata dia nak kencing, dia bercakap dengan kawan dia, aku kat kemik. Kan? Lepas tu dia pun terus lagi pergi tandas. Itulah interaksi dia. So di situ cikgu tahu kencing, macam mana nak sebut kencing. Jadi cikgu pun akan bila-bila masa pun bila mereka tanya cikgu, boleh aku kemik cikgu? Kita tahu dia nak kencing, kita kata okey, boleh. Cikgu, Nuan udah makai cikgu? Dia tanyakan, cikgu, Nuan udah makai. Bila dia sebut Nuan, saya tahu Nuan, cikgu, saya akan dengar perkataan Nuan, kemudian saya catat dan kemudian saya berlatih sebut Nuan. Kemudian saya tahu Nuan itu adalah kata ganti nama, kata ganti nama kedua. Jadi di situ saya praktis kan. Nuan udah makai, saya pula tanya dia. Dia pun cakap udah cikgu kan. Jadi interaksi saya dengan pelajar banyak. Di situ saya akan tambah suku kata, saya tambah tata bahasa, perbendaharaan kata. Bukan tata bahasa, saya tambah perbendaharaan kata. Saya tak fikir soal tata bahasa. Cara saya cakap ni kadang ada orang Iban yang ketawa dengar saya cakap sebab dia dengar pelik, tapi dia faham maksud yang saya nak sampaikan sebab saya masih lagi menggunakan bahasa Iban, laras bahasa Iban. Jadi dia tak ada susah. Yang pertama kita dengar, kemudian kita sebut, kemudian kita tulis, catat, dan kita interaksi. Interaksi ni kita berlatih bercakap lah. So interaksi ni perlu ada dua hala, perlu ada orang yang bercakap dengan kita. Jadi saya bernasib baik sebab pelajar-pelajar saya jadi tempat untuk saya berinteraksi. Saya bercakap Iban dengan mereka kan. Bila dia panggil kawan dia,
kan, dia panggil kawan dia panggil Sylvester, ketuk dek kan. Dia panggil ketuk Nuan. Saya pun tanya apa dia ketuk ni kan. Akhirnya saya tanya, awak buat apa? Saya panggil dia, cikgu. Oh, panggil ke mana? Saya panggil dia datang sini lah. Kituk tu apa? Kituk tu datang sini, cikgu. Oh, barulah cikgu tahu. Kemudian saya pun berlatih. Dan bila saya nampak dia dari jauh, saya pun panggil Michael, kituk Nuan. Dia pun datang. Bila dia datang, maksudnya kita percaya, kita yakin bahawa bahasa kita betul. Sebab dia faham. Kan? Jadi, kita terus belajar bahasa yang mudah-mudah, kemudian kita berani pula tu. Contohnya kalau saya pergi ke pasar, saya jumpa orang Iban, saya akan cakap Iban, walaupun secara simple saya akan cakap. Contohnya saya pergi pasar, saya nampak orang jual sayur kan, saya tanya dia nama ke buah, saya tanya nama berita kan, apa khabar, mana cikgu, dia cakap Nuan kak beli sayur cikgu, dia tanya. Lepas tu saya cakap, bila saya tahu dia kata Nuan kak beli sayur cikgu, kak tu saya tahu kak tu nak kan. Saya pun kata, oh kak sayur namanya, dia pun beritahu tu ensabi cikgu dia sebut. Bila dia sebut ensabi, saya jadi pelik sebab saya tak pernah dengar nama-nama sayur dalam bahasa Iban. Kan ada ensabi, ada apa ni, upa pantu, upa lalis kan, apa ni, umbuk rotan jadi banyak ulam-ulaman yang disebut kan. Jadi di situ saya dapat belajar tentang nama-nama sayur-sayur dalam bahasa Iban kan, terung Dayak kan, jadi terung Asam. Dan ini semua satu advantage apabila kita belajar bahasa Iban. Kita bercakap dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu cara kita berinteraksi. Jadi yang pertama, cikgu belajar bahasa Iban ialah dengan cara mendengar. Ini paling penting, mendengar. Lepas mendengar, cikgu akan menyebut. Bila cikgu sebut, cikgu akan meniru sebutan fonem yang diujarkan oleh orang Iban tadi. Cikgu akan cuba sebut dan cikgu akan pastikan sebutan cikgu sama dengan apa yang cikgu dengar kan. Kemudian cikgu akan mencatat. Nulis atau mencatat ni dia kadang-kadang bergantung. Ada yang ayat yang mudah tu cikgu tak lah, kata-kata mudah tu cikgu tak catat, dia akan terus masuk dalam kepala. Tapi kalau benda yang agak susah, yang first time kita dengar, yang mana kita perlukan penjelasan, saya akan catat. Contoh macam buntak, saya dengar perkataan buntak, apa ni, induk gerinang. Saya tak tahu apa dia induk gerinang mula-mula, sehinggalah bila saya nampak lipas, bila pelajar saya kata itulah dia induk gerinang kan, maksudnya barulah kita tahu. Dan perkataan lipas bagi kita ialah induk gerinang dalam bahasa Iban. Buntak ni tak salah saya belala ataupun mentadak, lebih kurang macam tu lah. Jadi benda-benda yang macam tu saya akan catat. Kemudian saya akan berinteraksi. Ini langkah yang keempat, saya akan berinteraksi. Saya akan bercakap dengan anak murid saya. Saya akan bertanya khabar dalam bahasa Iban. Cakap dalam bahasa Iban yang mudah kan. Nama berita, udah makai ke Nuan? Hari ni Nuan, nama ke buah Nuan nyabak. Dan kita akan bercakap benda-benda yang mudah-mudah dengan anak murid, dengan rakan-rakan sekerja dan juga dengan dengan masyarakat sekitar kita. Jadi itulah cara-cara saya belajar bahasa Iban Dan alhamdulillah saya tak adalah kata saya fasih 100% bahasa Iban, tapi saya kalau dalam ceramah saya boleh selit berbahasa Iban kan, kalau saya bagi ceramah motivasi. So ini satu kelebihan pada saya. Dan saya sekarang nak belajar macam-macam bahasa Bidayu, bahasa Melanau, bahasa Kedayan, bahasa Bayi, sebab Sarawak ni banyak bahasa orang Ulu kan, bahasa Kayan. Sarawak ni ada banyak banyak kaum. Jadi kita akan cuba belajar tak banyak, sedikit asalkan kita tahu. Okey, baik, jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu harap semua stay safe, stay at home, patuhi SOP, dan mari kita semua berdoa agar COVID ini hilang di muka bumi ini, agar kita dapat bersama-sama kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.